Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lunak biduan berzapin cindai, Umay ke sini sebagai penyampai. Terus bersama saya Umay Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 30 Mac 2023. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka yang juga Adun Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dicalonkan sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu. Selain mengesahkan perkara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga telah mencadangkan nama Rauf kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari memaklumkan istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia Ketua Menteri Melaka yang baharu bakal berlangsung pukul 3 petang esok. Perkara itu dimaklumkan secara rasmi dalam satu kenyataan yang dikeluarkan awal pagi tadi. Kenyataan itu bagaimanapun tidak menamakan siapakah ahli Dewan Undangan Negeri yang bakal mengangkat sumpah menggantikan Sulaiman. Selepas mendakwa dihalang daripada menghadiri Majlis Anjuran Kerajaan Persekutuan, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur di laman Facebooknya pagi tadi sekali lagi memaklumkan bahawa program anjuran pihaknya di Lembah Kelang diganggu. Perkara itu merujuk kepada kelulusan Dewan A Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS di Serdang, Selangor yang sepatutnya dijadikan tapak lokasi majlis berbuka puasa anak-anak Kedah di perantauan bersama Menteri Besar pada 9 April ini ditarik balik. Pelik dengan tindakan itu, Sanusi memberitahu pihaknya hanya ingin melangsungkan majlis berbuka puasa, malah Dewan yang disewa itu juga akan dibayar oleh Kerajaan Negeri Kedah. Dalam hantaran sama, beliau turut mempersoalkan kenapa situasi berkenaan boleh terjadi sedangkan Kedah merupakan negeri yang menghasilkan 43% beras untuk negara. Majlis berbuka puasa itu bagaimanapun akan diteruskan di lokasi berbeza sekitar Kuala Lumpur. Semalam Muhammad Sanusi mendakwa dihalang daripada menghadiri sebarang majlis kerajaan persekutuan termasuk pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023 5-23 pada Mei tahun ini, ekoran keputusan yang dibuat Kabinet Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Teka-teki perjuangan politik bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa akhirnya terjawab selepas beliau memilih PAS sebagai wadah perjuangan terbaharu. Perkara tersebut disahkan seorang sumber dari PAS Kelantan ketika dihubungi utusan Malaysia. Menurut sumber berkenaan, perkara itu bagaimanapun masih dalam proses dan berharap semuanya berjalan dengan lancar. Mengulas lanjut, sumber berkenaan tidak mempunyai maklumat tepat berkaitan tarikh serahan borang oleh Anwar Musa. Anwar yang juga bekas ahli Parlimen Ketereh sebelum ini dipecat daripada UMNO selepas didakwa lantang mengkritik kepimpinan parti itu terutamanya pada pilihan raya umum ke-15. Susulan itu, Anwar menggerakkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO Muafakat Nasional yang tidak menjurus kepada perjuangan politik. Nasib bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkenaan kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd bakal diketahui esok. Mahkamah Persekutuan akan memutuskan sama ada beliau dibenarkan untuk menyemak sabitan dan hukumannya dalam kes penyelewengan atau sebaliknya. Sekiranya mahkamah membenarkan permohonan Najib untuk menyemak, panel-panel hakim akan menetapkan tarikh yang baharu untuk prosiding berkenaan. Bagaimanapun, jika mahkamah menolak permohonannya, maka pilihan terakhir ialah kekal di penjara Kajang dan mendapatkan pengampunan diraja daripada Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini dilaporkan Najib sudah memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan pada 2 September 2022. Pada 22 Julai 2020, Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi.
Luluh hati seorang ibu yang meninggalkan rumah untuk membeli juadah berbuka puasa apabila kediamannya terbakar sehingga meragut nyawa 4 orang anaknya. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 7.49 malam semalam, mangsa berusia antara 3 hingga 8 tahun terdiri daripada 2 lelaki dan 2 perempuan itu maut selepas kediaman mereka di Kampung Sabar Awur, Jalan Ismail terbakar. 4 beradik berkenaan ialah Puteri Aisyah 8 tahun, Muhammad Hakim 6 tahun, Mustaqim 4 tahun dan Fatihah Aisyah 3 tahun ditemukan dalam bilik air di bahagian dapur. Ketika kejadian, ibu mangsa berusia 31 tahun keluar sebentar untuk ke kedai, manakala bapanya yang berusia 30 tahun sedang bekerja di sebuah restoran di bandar berhampiran. Ibu mangsa yang baru keluar selepas 10 minit mengetahui tentang kebakaran tersebut selepas dihubungi jiran. Rais Mukhlis berkata kesemua mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan kes disiasat sebagai mati mengejut. Rumah tangga bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan dan Puan Sri Eli Afizawati Abdul Jalil didakwa bergolak sejak beberapa bulan sebelum isterinya itu memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Syariah Shah Alam hari ini. Eli Afizawati 40 tahun mendedahkan beliau dan Musa 72 tahun tidak lagi tinggal bersama sejak 6 bulan lalu. Justeru beliau memfailkan permohonan tersebut selepas mendapati tiada persefahaman lagi dengan suaminya itu selain berlakunya perbalahan berpanjangan antara mereka berdua. Beliau turut memaklumkan belum menerima maklum balas daripada Peguam Musa berhubung cadangan balas penyelesaian isu rumah tangganya meskipun pihaknya menerima cadangan penyelesaian pada 27 Februari lalu. Tambahnya, beliau tidak akan membuat kenyataan balas terhadap Musa dalam mana-mana media cetak atau dalam talian kerana tidak mahu mengganggu proses penceraian yang difailkan ketika ini. Sebutan untuk prosiding permohonan penceraian itu ditetapkan pada 11 Mei depan. Sekumpulan pelajar dari sebuah sekolah di California berjaya memecah rekod dunia selepas berjaya menghasilkan papan charcuterie sepanjang 62.39 meter. Guru seni bina dan reka bentuk produk di Sekolah Tinggi Adolfo Camarillo, Peter Wachtel membantu menyelaraskan cabaran tersebut yang melibatkan lebih 50 orang pelajar. Pelajar Sekolah Tinggi Adolfo Camarillo menggunakan peluntur yang dikita semula untuk menghasilkan papan tersebut. Papan itu dihiasi dengan lebih 226.7 kilogram daging yang diawet, keju, kekacang, buah-buahan kering, buah zaitun dan beberapa makanan lain. Kumpulan pelajar itu berjaya mengatasi rekod papan charcuterie sebesar 42.72 meter yang dicatatkan pada 2019 di Chicago. Papan itu kemudiannya dipotong kira-kira 65 bahagian kecil dan diberikan kepada beberapa individu yang membiayai projek berkenaan. Sebuah feri yang membawa kira-kira 250 penumpang termasuk kru terbakar di sekitar Kepulauan Filipina dengan menyaksikan 12 orang maut dan 7 lagi dilaporkan masih hilang. Feri MV Lady Mary Joy 3 dalam perjalanan ke Bandar Jolo, wilayah Sulu dari Bandar Pelabuhan Selatan Zamboanga sebelum terbakar di tengah-tengah perairan Basilan. Kejadian itu menyebabkan sebahagian penumpang bertindak melompat keluar dari feri dalam keadaan panik ketika api mula marak. Gubernur Wilayah Pulau Selatan Basilan, Jim Hataman berkata, mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai, tentera laut, feri dan nelayan tempatan, manakala usaha menyelamat mangsa yang hilang masih diteruskan. Jelasnya jumlah mangsa yang terselamat masih tidak dapat dipastikan kerana usaha menyelamat masih lagi dilakukan oleh pasukan berlainan sehingga kini. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Bank Negara Malaysia BNM menjangkakan rakyat di negara ini berisiko mengalami kehabisan wang simpanan persaraan 19 tahun sebelum mereka meninggal dunia.
BNM dalam laporan tinjauan ekonomi dan monetari 2022 berkata, keadaan tersebut disebabkan masalah simpanan wang persaraan tidak mencukupi yang semakin meruncing ekoran pengeluaran simpanan sebelum persaraan secara besar-besaran baru-baru ini. Menurut Bank Pusat itu, simpanan median sebelum pandemik untuk kohort kumpulan umur antara 51 hingga 55 tahun hanya dapat bertahan selama 5 tahun selepas mereka membuat pengeluaran pada umur 55 tahun. Bagaimanapun, tempoh bertahan simpanan median ini telah berkurang lagi kepada sekitar 3 tahun berikutan pengeluaran simpanan sebelum persaraan semasa pandemik. Sementara itu, BNM turut memberitahu ahli KWSP yang berumur antara 50 hingga 54 tahun dengan pendapatan pada paras ambang B40 akan mendapat manfaat sehingga RM36,800 tambahan simpanan jika mereka menangguhkan pengeluaran simpanan dan terus mencarum sehingga umur 60 tahun. Uda Holdings berhad menerusi Uda Cares menyumbang zakat berjumlah RM58,000 kepada asnaf dan anak yatim menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedict berkata program tersebut merupakan acara tahunan Uda untuk membantu golongan yang memerlukan. Menurutnya, sumbangan zakat RM10,000 setiap satu itu diagihkan kepada 5 pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Pusat Jagaan Penyayang Nur Iman, Pertubuhan Kebajikan Nur Syahirah, Rumah Permata Hatiku, Rumah Anak Yatim Syifa serta Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Baitu Saidati Khadijah. Jelas beliau lagi, KUSKOP turut menghargai komitmen serta inisiatif UDA dan juga agensi lain di bawah kementerian yang ingin membantu anak-anak golongan asnaf sempena bulan yang mulia ini. Harimau Malaya bakal memperbaiki ranking di tangga ke-138 dunia selepas berjaya memenangi 2 perlawanan menentang Turkmenistan dan Hong Kong baru-baru ini. Skuad negara akan memperolehi 5.27 mata selepas kemenangan 1-0 ke atas Turkmenistan dan 4.85 mata hasil kemenangan 2-0 ke atas Hong Kong. Malaysia akan melonjak kedudukan ke-138 dengan mengumpul 1082.13 mata dengan kemaskini rasmi hanya akan dilakukan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA pada 6 April depan. Untuk rekod, ranking terbaik yang pernah diraih skuad negara adalah di kedudukan ke-75, manakala ranking terburuk adalah di kedudukan ke-178 dunia. Kedudukan ke-138 dunia itu bakal menyamai kedudukan terbaik skuad kebangsaan pada 2011 selepas memenangi Piala AFF 2010. Marcus Rashford menafikan dakwaan mengarut bahawa dia meminta kesepakatan baru melibatkan bayaran sebanyak £500,000 bersamaan dengan RM2.72 juta seminggu untuk kekal di Manchester United. Menurut media British Daily Star, masa depan Rashford bersama United menjadi tidak menentu disebabkan proses penjualan kelab tersebut selain permintaan gajinya yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, pemain penyerang itu membalas kiriman artikel berkenaan secara langsung menggunakan akaun Twitter pribadinya untuk menafikan perkara itu. Dalam ciapannya melalui Twitter, beliau menulis desas-desus itu adalah tidak benar kerana sangat menghormati kelab berkenaan. Dalam masa yang sama, dia turut menyatakan hanya mahu fokus untuk menamatkan musim sebaik mungkin dalam liga dan memenangi trofi. Kontrak pemain kebangsaan England itu yang menjaringkan 27 gol daripada 44 perlawanan musim ini akan tamat pada penghujung musim depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 31 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sebelum saya mengundurkan diri, azan maghrib bakal bergema suaranya hingga seberang desa. Buat penonton jauh di sana, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum dan jumpa lagi.